Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis, oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis. Jadi kita masih bahagian yang ketiga, iaitu 99 usul dirayah, usul kritikan matan isi kandungan hadis, bagi mengenal pasti hadis-hadis dhaif, hadis lemah dan hadis maudhu', hadis palsu. Kita masuk usul ke-30. Kaedah cara yang ke-30. Kelemahan dari segi lafaz. Lafaz tu lemah atau maknanya lemah, atau kedua-duanya lemah dari segi lafaz atau dua-dua dah. Lemah makna pun lemah, lafaz lemah. Yang terdapat dalam suatu hadis juga menunjukkan kedhaifan dan kepalsuannya. Antaranya ialah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Syuti, Imam Syuti dalam Ad-Durar Al-Muntashirah. Ad-Durar Al-Muntashirah. Arba'un la tasma'u min arba'. Ardun min matarin, wa untha min dhakarin, wa 'ainun min nadrin, wa 'alimun min 'ilmin. Rawahu al-Hakim fi tarikh min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Ibnu Adi min hadis Aisyah, wa qala munkar. Ad-Durr Al-Muntashirah fil Ahadits Al-Mustahirah, jilid 1 muka surat 2. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan min hijaratin yuqalu lahu Umarah, yanzilu kulla yawmin ala himarin min hijaratin fayusairu al-as'ara thumma ya'ruju. Al-Mawdu'at jilid kedua muka surat 239. Okey, 4 perkara yang tidak akan kenyang daripada 4 perkara. Bumi tidak kenyang daripada hujan. Bumi tidak kenyang daripada hujan. Wanita tidak kenyang daripada lelaki. Mata tidak kenyang daripada melihat. Dan ahli ilmu tidak kenyang daripada ilmu. As-Suti berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam At-Tarikh daripada Abu Hurairah. Ibnu Adi pula meriwayatkan daripada Aisyah dan dia berkata hadis ini munkar. Imam Suti kata munkar dah. Jadi pelik ayat tu bunyi kapung sikitlah, bunyi kapung ni. Tok kemah. Segi lafaz dan makna je pun. Napuk tu macam buah, macam kapur buah ni. Antara contoh lain bagi usul ini, ini dia terujuk Ad-Durar Al-Muntashirah fil Ahadits Al-Mustahirah jilid 1 halaman 2. Antara contoh lain bagi usul ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Kitab Ibnu Jauzi ni Al-Mawdu'at, daripada Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat daripada batu. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat daripada batu yang disebut dengan nama Umarah. Bila akan turun ke bumi setiap hari di atas seekor keldai daripada batu, lalu menetapkan harga-harga barangan. Kemudian bila akan naik semula. Al-Mawdu'at jilid 2 halaman 239. Malaikat daripada batu nama Umarah turun atas keldai. Kadai pun daripada batu juga. Lepas tu tak harga barang. Bunyi pun, pun gila kecek dah. Tak mungkin hadis Nabi ni. Hadis dia palsu. Makna tak jelas, kecek pun gila kecek dah. Tak boleh gila kecek dah. Begitulah cerita hadis pelik-pelik. Okey, yang 31, riwayat yang mengandungi celaan terhadap bangsa atau kaum seperti bangsa Sudan. Kritik, cela, hina bangsa Sudan, Habsyah dan lain adalah palsu semuanya. Antara contohnya ialah hadis yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif. Hadis iyyakum waz-zanj fa innahu khuliqa musya'u. Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif safhah 80. Anba'ana Abdul Wahhab Al-Hafiz qala anba'ana Ibn al-Mubarak Ibn Abdul Jabbar qala anba'ana Abu Muhammad ibn Abdullah ibn al-Husain al-Mahdani qala hadatsna ad-Darqutni qala hadatsna al-Hasan ibn Muhammad ibn Sa'adan قال حدثنا جعفر بن عنبسة قال حدثنا عمر بن حفص المكي قال حدثنا ابن جريش عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى طعاما فقال لمن هذا فقال العباس يا رسول الله للحبشة أطعمهم وأكسوهم فقال يا عمي لا تفعل إنهم إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا. تفرد به عمر بن الحفص قال أحمد خرقنا حديثه وقال
Yahya laisa bi syai'in wa qala an-Nasa'i huwa matrukul hadis al-mawdu'at jilid kedua safhah muka surat ni 234. Okey, jauhilah hadis tu dah. Jauhilah kamu daripada bangsa negro. Nah, jadi bangsa negro ni sesungguhnya mereka adalah makhluk yang jelek rupa parasnya. Contoh hadis itulah hadis palsu. Al-Manur fi Sahih wa Dha'if halaman 60. Begitu juga hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Jauzi dalam Mawdu'at. Kitab dia Al-Mawdu'at. Abdul Wahab Al-Hafiz telah meriwayatkan kepada kami katanya. Ibn al-Barak bin Abdul Jabbar telah meriwayatkan kepada kami katanya. Abu Muhammad Abdullah bin Al-Husain Al-Hamdani telah meriwayatkan kepada kami. Katanya Ad-Darqutni telah meriwayatkan kepada kami. Katanya Al-Hasan bin Muhammad bin Sa'dan telah meriwayatkan kepada kami. Katanya Ja'far bin Ambasah telah meriwayatkan kepada kami. Katanya Umar bin Hafiz Al-Maqi telah meriwayatkan kepada kami. Katanya Ibnu Jurayj telah meriwayatkan kepada kami daripada Atha daripada Ibn Abbas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat suatu makanan, kepunyaan siapakah ini? Abbas pun menjawab, wahai Rasulullah, ini adalah kepunyaan orang-orang Habasyah. Aku memberi makanan dan pakaian kepada mereka. Makannya itulah beri makanan dan pakaian kepada mereka. Pada orang Habasyah ni orang negeri lah, orang gelak dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pak saudaraku, janganlah engkau lakukan perbuatan ini. Sesungguhnya mereka ini jika lapar, mereka akan mencuri, dan jika mereka kenyang, mereka akan berzina. Itu dah ke gitu. Soalan Nabi kata kau negeri gitu Habasyah. Ibnu Jauzi berkata hadis ini Umar bin Hafs telah bersendirian meriwayatkannya. Ahmad berkata tentang Umar bin Hafs, kami telah mengoyak hadis beliau. Yahya berkata beliau tidak boleh dipakai. An-Nasa'i berkata hadisnya ditinggalkan. Rujuk Al-Mawdu'at jilid 2 halaman 234. Itu contohnya, hina bangsa dah. Nabi tidak akan hina bangsa-bangsa tertentu dah. Sama je Nabi Bilal bin Rabah tu orang negeri lah, dah Habasyah juga. Hamba tu last sekali jadi mulia di sisi Islam kerana amal dia, kerana kebaikan dia, bukan kerana bangsa dia dah. Okey, usul kaedah yang kedua nak kena hadis dhaif dan palsu ni. Riwayat-riwayat menyebutkan dengan jelas tentang abad seperti abad ke-14 atau ke-15 dan lain-lain. Akan berlakunya hari kiamat adalah palsu ke semuanya. Bila kiamat, bila nak duk ramai-ramai ni tak. Ni tanda palsu hadis tu. Contohnya adalah hadis yang disebutkan oleh Suyuti dalam Jami' As-Saghir. An-dunya sab'atu alafin sanatan. Ana fi akhiriha alfan. Takhrij Suyuti Tibb al-Bayhaqi fi Dalail an ad-Dhahak an bin Zamal. Tahqiq Al-Albani Mawdu'. Unzur hadis raqam 3013 dah. Fi Dha'if al-Jami', Sahih wa Dha'if al-Jami' As-Saghir. Jilid ke-15 muka surat 55 dah. Okey, dunia berumur 7000 tahun. Ada orang berhujah ni ya, di jumpa Jami' As-Saghir ni. Masyuti, kata Masyuti mensahihkan hadis ni. Dia berhujah ni hadis ni, buat buku dah umur umat Islam dah. Dunia berumur 7000 tahun dan aku dibangkitkan pada tahun 1000 yang terakhir daripadanya. Hadis ni diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Baihaqi dalam Ad-Dalail Nubuwahnya. Melalui riwayat Ad-Dhahak bin Zamil, Albani menghukum hadis ini sebagai maudhu', hadis palsu dah. Sahih wa Dha'if Al-Jami' As-Saghir jilid 15 halaman 5 hadis nombor 3013. Pasti dulu kena ayat hadis ni palsu dah. Ada kata dok sikit dah, tak apalah palsu boleh hujah, tak kira lah kena ayat palsu dulu dah. Dan tak boleh jadi akidah, tak boleh jadi keyakinan ataupun sandaran dalam berhujah, tak boleh juga. Ni buat buku umur umat Islam berdasarkan hadis tu dah. Okey, kaedah yang ke-32, usul yang 33, kaedah asas untuk kenal hadis palsu dan lemah ni. Yang ke-33, hadis-hadis yang menyebutkan bulan-bulan atau hari-hari tertentu. Seperti hari Selasa atau hari Rabu dan lain-lain sebagai bulan atau hari nahas, hari celaka, hari nahas, adalah palsu kesemuanya. Antaranya ialah seperti hadis berikut, Yaumul Arbi'a, Yaumun Nahsin, Yaumun Najsin, Mustamir, Mawdu'. Tazkiratul Mawdu'at, jilid 1, muka surat 116. Wal asrar al-marfu'ah fil akhbar al-mawdu'ah mal-ma'ruf bil mawdu'at al-kubra, safhah 396. Man basharani yakhruju safar basharatihi bidukhul jannah. Qazwini wa kadha qala Ahmad bin Hanbal al-La'ali an Ahmad wa mimma taduru fil aswaq wa la asla lahu. Tazkiratul Mawdu'at jilid 1 muka surat 116. Hadis tu dah bunyinya hari Rabu adalah hari nahas yang berterusan. Dah. Hari celaka hari Rabu dah. Hadis ini adalah hadis maudhu' ni. Muhammad Tahir Al-Fattani Tazkiratul Mawdu'at jilid 1 halaman 116.
Dan mula al-Qarid dan Asrar al-Marfu'ah fi akhbar al-Mawdu'ah halaman 396. Tu rujuknya untuk kata hadis ni palsu dah. Hari Rabu, hari Nahas, berterusan. Tu hari palsu. Demikian juga hadis yang dikemukakan oleh Al-Fattani di dalam Tazkiratul Mawdu'at seperti berikut. Man basyarani bi khuruji safar basyartuhu bi khawlul jannah. Maksudnya, barang siapa memberi berita gembira kepadaku tentang habisnya bulan Safar, bi khuruji safar. Aku memberi berita gembira kepadanya, jaminan dia akan masuk syurga. Berita gembira dia boleh masuk syurga. Al-Fattani memberikan komentar dengan berkata, Imam Suyuti dalam Da'alil Masnu'ah menukilkan daripada Imam Ahmad. Bila berkata hadis ini banyak beredar tetapi tidak ada asal baginya, hadis palsu lah juga dah. Tazkiratul Mawdu'at ayat 1 halaman 116. Jadi cerita nahah kau boleh sapa celaka kau apa laknat kau ataupun April Fool masa putih April Fool kau boleh siar kau, tu semua adalah palsu belaka dah. Hadis kaedah yang 34, usul yang 34. Hadis yang memuji atau mencela orang-orang yang dikasih adalah maudhu'. Orang hak kerak. Kasih ni kena kasih dah. Puji atau mencela pun palsu belaka dah. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at. Anba'ana Hibatullah bin Ahmad al-Hariri qala anba'ana Ibrahim bin Umar al-Barmaki qala anba'ana Abu Bakr bin Bukhayt ad-Daqqaq qala hadatsna Abu Hashim Abdul Ghaffir ibn Salamah qala hadatsna Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Qashani qala hadatsna Muhammad bin Husain bin Muhammad bin al-Haytham al-Mahdani qala hadatsna Al-Husain bin Abdullah bin Humran ar-Raqi qala hadatsna Ishaq bin Yahya qala hadatsna Ibnu Abi Najih al-Mujahid ani Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anima Allah fil khisman khairan la akhraja min aslabihim dzurriyyatan ya'buduna Allah azza wa jalla walakin alima an la khaira fihim fa ahabbahum. هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى بن معين إسحاق بن النجيح ليس بشيء وقال أحمد بن حنبل والنسائي متروك الحديث. الموضوعات jilid kedua safhah 235. Hibatullah bin Ahmad al-Hariri telah meriwayatkan kepada kami katanya Ibrahim bin Umar al-Barmaki telah meriwayatkan kepada kami katanya Abu Bakar bin Bukhayt ad-Daqqaq telah meriwayatkan kepada kami katanya Abu Hashim Abdul Ghafir bin Salamah telah meriwayatkan kepada kami katanya Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Qashani telah meriwayatkan kepada kami katanya Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Al-Haytham al-Hamdani telah meriwayatkan kepada kami katanya Al-Husain bin Abdullah bin Humran ar-Raqi telah meriwayatkan kepada kami katanya Ishaq bin Yahya telah meriwayatkan kepada kami katanya Ibnu Abi Najih telah meriwayatkan kepada kami daripada Mujahid daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya seandainya Allah mengetahui pada orang-orang yang dikasih orang yang kemaluan itulah dikasih kemaluannya itu ada kebaikan, nescaya Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Allah mengetahui tidak ada kebaikan pada mereka, maka Allah memotong kemaluan mereka. Ibnu Jauzi berkata ini adalah hadis maudhu', hadis palsu, jadi sandar kepada Rasulullah SAW. Yahya bin Ma'in berkata Ishaq bin Najih adalah seorang perawi tak boleh dipakai. Ahmad bin Hanbal dan Nasa'i berkata hadisnya ditinggalkan. Al-Mawdu'at jilid 2 halaman 235. Usul yang ke-35, kaedah yang 35. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilat menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun yang sahih. Ia sama ada dhaif atau maudhu' saja. Fadilat ziarah kubur Nabi khusus dia. Tak sahih. Ziarah Madinah tu sahih tak? Ziarah khusus untuk kubur Nabi dhaif atau maudhu'. Antaranya ialah seperti yang disebutkan oleh Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid di bawah bab menziarahi Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau berkata, Babu ziarati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabri wajabat lahu syafa'ati rawahu al-Bazzar wa fihi Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari wa huwa dha'if. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة
Rawahu Tabrani fil Awsat wal Kabir wa fihi Maslamatul Ibn Muslim wa huwa dha'if. Wa 'an Ibn Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati. Wa 'an Ibn Umar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa fihi Hafs bin Abi Dawud al-Qari wathaqahu Ahmad wa dha'afu jama'atun min al-a'immah. An Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Rawahu Tabrani fi as-Saghir wal Awsat wa fihi Aisyah bintu Yunus wa lam ajid man tarjamaha. Majma' Zawaid jilid ke-4 muka surat 6 dah. Subhan. Muka surat 2. Diriwayatkan daripada Ibn Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, barang siapa menziarahi kuburku pasti dia akan mendapat syafaatku. Hadis tu bunyi gitulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Ibrahim Al-Ghifari, seorang perawi yang lemah. Diriwayatkan daripada Ibn Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa datang kepadaku untuk berziarah dan tidak ada tujuan lain selain itu, wajib ke atasku untuk menjadi pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Kabir. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Maslamah bin Salim, seorang perawi yang lemah. Diriwayatkan daripada Ibn Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, barang siapa melakukan haji kemudian menziarahi kuburku ketika aku telah mati, dia seperti menziarahiku semasa aku hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Hafs bin Daud Al-Qari. Beliau dianggap thiqah oleh Ahmad tetapi dilemahkan oleh sekumpulan imam-imam hadis yang lain. Dan diriwayatkan daripada Ibn Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa menziarahi kuburku dia seperti menziarahiku semasa aku hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jam Awsat. Di dalam sanad ini terdapat perawi bernama Aisyah binti Yunus. Aku tidak menjumpai sesiapa pun yang menyebutkan tentang biografinya majhul lah, tak dikenali. Majma' Zawaid wal Manba' Al-Fawaid jilid 4 halaman 2. Jadi hadis ni dhaif dan palsu dah, ada palsu ada dhaif lah. Jadi tak boleh buat hujah lah. Sunatnya lebihnya, ada fadilah lebihnya ziarah kubur Nabi semata-mata nak ziarah. Tapi kalau kita pergi ziarah nak sembahyang Madinah, nak pergi Masjid Madinah, bila-bila tu ziarah nak kubur Nabi tak ada masalah. Lebih penting daripada ziarah tu selawat lah. Lagi banyak selawat lebih baik daripada kita nak pergi Madinah tu bukan nak sembahyang Masjid Nabi, nak pergi ziarah kubur Nabi saja. Lebih baik selawat di rumah lalu dah. Siapa lalu? Pasal dalam alam ghaib ni tidak sama dengan alam zahir dah. Kita beri salih sini siapa dah. Automatik siapa. Macam kita guna internet lah ni lah. Bahkan lebih canggih lah alam ghaib. Jadi daripada bersusah payah tu selawat lalu lah banyak. Tak perlulah nak tunggu pergi kubur Nabi baru nak selawat kau nak beri salih dah. Kalau betul lagi Madinah, pergi Mekah, pergi haji, pergi Mekah, Madinah, pergi salih lah tu automatik dah. Tapi nak tunggu semata-mata je. Bukan kerana nak pergi haji umrah, kita nak pergi Masjid Nabi, matlamat nak pergi kubur Nabi saja, tak kena tak klik modal. Kita kata pada nak selawat lebih cepat siapa dah. Itulah tu yang usul yang 35 dah. Usul hadis tersebut tentang fadilat ziarah kubur Nabi tidak ada satu pun yang sahih, sama ada dhaif atau maudhu'. Okey, usul yang 36 pula ada. Terdapat bukti-bukti dari dalam ataupun daripada luar sesuatu riwayat atau hadis yang menunjukkan kepalsuannya. Bukti luar, dalam atau luar bahawa itu palsu. Contohnya seperti dapat dilihat daripada riwayat Abu Daud ini. Haddatsana Sawar bin Abdullah qala haddatsana Abdul Waris bin Sa'id an Sa'id bin Jumahan an Safinah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwati 30 sanatan thumma ya'ti Allahul mulka aw mulkahu man yasha qala Sa'id qala li Safinah amsik 'alayka Abu Bakrin sanataini wa Umar 10 wa Uthman 12 wa Ali kadha
Qala Sa'idun qultu li Safinata inna haula'i yaz'umuna anna 'Aliyan 'alaihi salam lam yakun bi khalifatin qala kadzabat astahu Bani Zarqa yakni Bani Marwan. Nabi Daud jilid ke-12 muka suratnya 251 dah. Wa hadha haditsun hasan qad rawahu ghairu wahidin an Sa'id bin Jumhan wa la na'rifu illa min hadits Sa'id bin Jumhan. Sunan Tirmizi jilid ke-8 muka surat 167. Okay, Sawar bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Warith bin Sa'id telah meriwayatkan kepada kami daripada Sa'id bin Jumhan daripada Safinah katanya Rasulullah SAW bersabda khilafah kenabian akan berlangsung selama 30 tahun. Kemudian Allah berikan kerajaan atau kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sa'id berkata, Safinah berkata kepadaku, kiralah tempoh pemerintahan Abu Bakar 2 tahun. Tempoh pemerintahan Umar pula 10 tahun. 12 tahun tak? Uthman pula 12 tahun. Jadi 26 tahun. Ali pula sekian-sekian tahun. Sa'id berkata, aku berkata kepada Safinah, sungguhnya mereka mendakwa bahawa Ali AS bukanlah seorang khalifah. Safinah menjawab, Bani Az-Zarqa telah berbohong. Yang beliau masukkan ialah Bani Marwan. Dah. Sunan Abi Daud jilid ke-12 halaman 201. Kata Ali bukan khalifah tu, ada kata bohong ni. Hadis ni masalah walaupun disebut hasan ni. Dah. Ada perbahasan. Imam Tirmizi pula meriwayatkan hadis ni dengan berkata, Haddatsana Ahmad bin Malik qala haddatsana Surayj bin Nu'man qala haddatsana Hashraj bin Nabatah an Sa'id bin Jubhan qala haddatsani Safinah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu fi ummati 30 sanatan thumma mulkun ba'da dhalika thumma qala li Safinah amsik khilafata Abi Bakr wa khilafata Umar wa khilafata Uthman thumma qala li amsik khilafata Ali qala fajadnaha 30 sanatan. Qala Sa'idun fakultu lahu inna Bani Umayyah yaz'umuna anna al-khilafata fihim. Qala kadzabu Banu Zarqa bal hum mulukun min asy-syarr al-muluk. Wa fil bab an Umar wa Ali qala lam ya'had an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khilafati sya'an wa hadha haditsun hasan qad rawahu ghairu wahidin 'an Sa'id bin Jumhan wa la na'rifu illa min hadithi. Maksudnya Ahmad bin Malik meriwayatkan kepada kami katanya Suraj bin Nu'man meriwayatkan kepada kami katanya Hashraj bin Nabatah meriwayatkan kepada kami daripada Sa'id bin Jumhan. Katanya Safinah mencerita kepada kami katanya Rasulullah SAW bersabda khilafah pada umatku akan berlangsung selama 30 tahun. Kemudian muncul kerajaan beraja selepas itu. Kemudian Safinah berkata kepadaku kiralah tempoh khilafah Abu Bakar, khilafah Umar dan khilafah Uthman. Kemudian beliau menambah dan juga khilafah Ali. Beliau berkata lagi, kami dapati keseluruhannya adalah 30 tahun. Sa'id berkata, aku pun berkata kepadanya, sesungguhnya Bani Umayyah mendakwa bahawa khilafah masih berlangsung dalam kalangan mereka. Beliau berjawab, mereka Bani Zarqa berdusta. Sebenarnya mereka adalah raja-raja, bahkan antara raja-raja yang jahat. Abu Isa berkata dalam bab ini ada juga diriwayatkan daripada Umar dan Ali. Mereka berdua berkata Nabi SAW tidak pernah mewasiatkan apa-apa pun berkenaan khilafah. Hadis ini adalah hadis hasan, tidak seorang yang meriwayatkannya daripada Sa'id bin Jumhan. Kami tidak mengetahui periwayatan hadis ini melainkan melalui Sa'id bin Jumhan sahaja. Sunan Tirmizi jilid 8 halaman 108. Dia tafarud bersendiri Sa'id bin Jumhan. Jadi hadis ni pun hadis palsu, dia kata palsu lalu dengan asli. Ramai ulama berhujah dengan hadis ni. Ada kata hasan tapi jalur dia melalui Sa'id bin Jumhan saja dah. Madar dia dah. Waktu tak ada orang lain dah. Betul ke Safinah ni dia bi'ah kepada Muawiyah juga. Safinah ni berperang bersama Muawiyah. Jadi masalah betul ke dia guna hadis ni? Dia kata jahat sejahat-jahat raja dia sendiri bi'ah kepada Safinah ni sahabat Nabi ni, dia juga bi'ah kepada Muawiyah. Lepas Ali ni ada Hasan sebelum Muawiyah. Hasan dulu. Ada kata tak sampai setahun tapi ada Hasan dulu ni. Apa tak sebut Hasan? Hasan ni bukan khalifah ke? Ya. Benda tu kena kritis. Kita baca hadis ni betul-betul bunyi ada dalam kitab besar, pakai belaka berat dah. Jadi hadis ni ada menyakit. Ada menyakit mesti tolak dah. Tak kena dah. Pasal ada hadis khalifah. Dia kata tak ada Nabi wasiat khalifah. Betul Nabi kata Nabi tidak wasiat tentang khalifah. Dia lah ada sambungnya tu. Abu Isa kata terbukti hadis tu macam Syiah dah. Kritik Bani Marwan dah. Iaitu raja-raja selepas daripada
Muawiyah tu lah. Dia kata keturunan Marwan dah. Bani Marwan padahalnya lah, tak tahu Marwan tu lepas tu padahal. Dan dia pun bukan lepas Muawiyah Yazid. Lepas Yazid tu bukanlah anak Yazid. Pergi pada Marwan ke apa sepupu dia jauh sikit lah. Bukan keturunan raja pun kita gini, betul-betul anak cucu dia. Tidak gitu dah. Okey, yang ke-37 pula. Kaedah yang ke-37 yang menunjukkan hadis tu dhaif dan palsu. Iaitu apa? Hadis-hadis yang mengandungi celaan terhadap anak-anak atau generasi kemudian. Celaan anak ataupun generasi kemudian. Seperti dapat lihat dalam hadis di bawah ini. Rawal Hakam bin Mus'ab, "Law yurabbi ahadukum ba'da sittina wa mi'atin jarwu kalbin khairul lahu min ay yurabbiya waladan yusul bihi." Hadha hadithun mawdu'idun wal muttaham bihi al-Hakam qala Ibn Hibban la yajuzu al-ihtijaj bil Hakam. Wala asla li hadzal hadis. Al-mawdu'at jilid kedua muka surat safhah 279. Wal manar munif fi sahih wal dha'if muka surat 86. La yuladu ba'da 600 maulidillah fihi hajah. Wal manar munif fi sahih wal dha'if safhah 87. Wal asrar marfu'ah fil akhbar al-mawdu'at al-kubra safhah 471 ni. Sekiranya seorang daripada kalian memelihara 160 lebih anak anjing. 160 lebih anak anjing lebih baik. Itu adalah lebih baik buatnya daripada dia menjaga anak kandungnya. Lebih baik pelihara anjing daripada pelihara anak kandungnya. Ibn Jauzi berkata ini juga adalah hadis maudhu', hadis palsu. Al-Hakam adalah orang yang tertuduh mereka hadis ini. Ibn Hibban berkata hadis ini tidak boleh dibuat hujah dalam penetapan hukum. Hadis ini juga tiada asal baginya. Tak ada asalnya, palsu dah. Al-Mawdu'at jilid kedua halaman 279. Muhammad bin Abu Bakar bin Ibn Qayyim Jaziyah dalam Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if halaman 86. Demikian juga dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif. La yuladu ba'da 600 maulidillah fi hajah. Maksudnya tidak ada lahir lagi bayi yang Allah mempunyai hajat baginya selepas tahun 900. Ada tahun lagi tak? Al-Manar Munif fi Sahih wal Dha'if halaman 87. Mula al-Qari dan Asrar al-Marfu'ah fil akhbar al-mawdu'ah halaman 471. Hadis palsu juga ya. Maksudnya pelihara anak tak ada faedah. Untuk beri beranak lah. Buat ibadah saja ke apa. Wallahu a'lam lah. Hadis ni palsu dah. Bahkan hak sahih habis suruh beranak ramai dah. Usul kaedah yang 38. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan permata-permata tertentu seperti permata akik dan lain-lain. Atau kegunaan dan khasiat batu permata dah. Contohnya ialah hadis takhtamu bizabarjat fa innahu yasrun la asra fihi. Qala al-Hafiz Ibn Hajar mawdu' Kashful Khafa jilid 1 muka surat 209. Takhattamu bizumurud fa innahu yunfil al-faqra. Rawahu Dailami an Ibn Abbas wa la yasihu aidan. Kashful Khafa jilid 1 muka surat 299. Okey, pakailah kamu cincin daripada permata zabarjat. Sesungguhnya ia adalah kesenangan. Tiada sebarang kesusahan padanya. Pakai mata zabarjat. Jenis bagi pakai mata ni jangan tidak percaya benda gini lah. Hadis palsu ni. Al-Ajluni memberikan komentarnya dengan berkata, Al-Hafiz Ibn Hajar berkata hadis ni maudhu', hadis ni palsu. Rujuk Kashful Khafa wal Muzil al-Libas jilid 1 halaman 299. Begitu juga hadis takhtamu bizumurud fa innahu yanfil faqr. Pakailah cincin daripada permata zamrud. Sesungguhnya ia menghalang kefakiran. Menghalang kefakiran. Al-Ajluni berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Ibn Abbas dan ia juga tidak sahih. Rujuk Kashful Khafa wa Muzil al-Libas jilid 1 halaman 299. Tak sahih dengan maksud palsu dekat dengan palsu ni tak. Tapi kadang-kadang setengah ulama ni tak berani sebut palsu tu. Kerana tidak ada perawi pemasuk hadis tapi makna dia kata palsu dah nah. Gitu ada cara lah setengah-setengah ulama berhati-hati di segi situ dah. Tapi hadis tu ditolak jugalah. Macam hadis palsu ditolak dah. Walaupun tak berani nak kata palsu ni biasanya ulama hadis betul-betul ada pemasuk hadis. Dia kenal palsu biasanya gitulah. Ya akan guna kadang-kadang kata tak sahih, kadang-kadang kata la aslalahu dah. Tak berani kata maudhu' terus dah. Kecuali ada pemasuk hadis makna pun palsu, hadis tu nampak pelik dah makna dia. Dan perawi yang palsu barulah ulama hadis berani kita sebut palsu terus. Tapi kita faham lah makna dia tolak tu macam palsu jugalah. Kalau tak sebut pun kalau dia kata
dalam bab tertentu macam dia tolak dah. Okey, hadis yang kaedah yang 39. Ada hadis yang menyebutkan tentang peperangan dengan golongan jin. Seperti Sayyidina Ali sedang berperang dengan jin di dalam telaga di Badar. Perang dengan jin. Sayyidina Ali perang dengan jin di telaga Badar tu karut dah. Kemudian lepas tu usul ke-40. Ada hadis yang menyebutkan perihal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cerita hak detail-detail tentang Nabi lahir gana, beranak tu sujud selalu dah. Keluar cahaya dan macam-macam dah. Lepas tu rutuhnya api dia di apa? Rutuhnya padamnya api di Majusi dia, rutuhnya apa macam-macam lah. Semua tu tidak sahih nak. Dhaif atau palsu dah. Yang ke-41, hadis-hadis yang menyebutkan secara terperinci kelebihan setiap surah dalam Al-Quran. Kebanyakannya adalah maudhu'. Mengikut Ibn Qayyim dalam Al-Manarul Munif, yang sahih daripadanya hanyalah hadis Fatihatul Kitab wa annahu lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur misluha. Wa hadithul Baqarah wa Ali Imran annahuma zahrawan. Wa hadith ayatul Kursi wa annaha sayyidatu ayil Quran. Wa hadithul ayatain min akhir suratul Baqarah min qarahuma fi latin kafatahu. Wa hadithu suratul Baqarah la taqra'u fi baitin fayuqirru bihi syaitan. Wa hadithul 10 ayah min awal suratul Kahfi min qaraha asima min fitnatil dajjal. Wa hadithu qul huwallahu ahad wa annahu ta'dilu thuluthul Quran. Wa lam yasihu fi fadail suratin ma sahha fihi. Wa hadithul mu'awwidhataini wa annaha ma tu'awwidhu muta'awwizun bimithliha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anzala 'alayya ayatun lam yura mithlahunna. Thumma qara'aha wa yali hadhihi al-ahadith wa huwa dunaha fi sihhati hadis. Idza zullatit ta'dilu nisful Quran. Wa hadis qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Quran. Wa hadis tabarakalladzi biyadil mulk hiya munjiyah min azabil qabr. Al-Manar Munif fi Sahih wa Dhaif safhah 90 hingga 91. Okey, hadis surah Al-Fatihah bahawa ada ni hak sahih dah. Hadis surah Al-Fatihah bahawa ada yang seumpama dengannya pernah diturunkan sama ada dalam Taurat, Injil dan Zabur. Tak ada lah hadis seumpama Fatihah ni, hebat lagi dah. Demikian juga hadis tentang kelebihan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran bahawa kedua-duanya adalah Zahrawanain, dua cahaya bergermerlapan. Zahrawanain. Ini sahih juga. Hadis ayat kursi adalah penghulu bagi sekian ayat Al-Quran. Betul juga dah, sahih juga. Hadis tentang dua ayat terakhir surah Al-Baqarah bahawa sesiapa yang membacanya pada waktu malam ia mencukupi untuknya. Sahih. Itulah hadis yang kita baca lepas semaya itu biasa, tapi sepatutnya baca malam dah. Hadis tentang surah Al-Baqarah tidak dibaca dalam sebuah rumah melainkan syaitan tidak dapat mendekatinya. Ini sahih dah. Hadis tentang 10 ayat pertama daripada surah Kahfi dah. Barang siapa membacanya ia akan terselamat daripada fitnah dajjal. 1 hingga 10 ayat surah Kahfi dah. Hadis qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran, tu sahih juga. Hadis tentang dua surah Al-Mu'awwidhataini bahawa tidak ada ayat-ayat yang dibaca oleh orang-orang yang ingin berlindung yang seumpama dengannya. Mu'awwidhatain ni biasanya masuk sekali dengan qul huwallahu lah. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca tu berlindunglah. Ayat bom ni, ayat bom untuk berlindung daripada ancaman jin, syaitan, iblis, kau bencana-bencana. Jadi tu sahih juga dah. Begitu juga sabda Rasulullah SAW tentang keduanya telah turun kepadaku beberapa ayat yang tidak dijumpai ayat yang seumpama dengannya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah tersebut. Surah qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah. Kemudian terdapat hadis yang lebih rendah sedikit kesahihannya tentang surah-surah dalam Al-Quran, seperti hadis idza zulzilat menyamai separuh Al-Quran. Tapi itu sahih pun rendah kalau sahih dah sikit. Hadis qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Dan hadis tabarakalladzi biyadihil mulk adalah surah menyelamatkan seorang daripada azab kubur dah. Tu sahih rendah sikit. Kebanyakan hak lainnya hak palsu lagi ni lah. Ya ada lagi hak sahih lain ni. Tak ada nak cerita sini banyak doa. Cuma ni banyak doa tu banyak juga hak palsu lah. Nak cerita situ lah. Yang kita mudah percaya dah. Suruh waqi'ah gini lah dah. Rezeki ke apa tu ada doa yang palsu lah. Jadi kebanyakannya palsu. Nah, kalau kita tak usah kata palsu pun kita tawakuf. Jangan duk sebar terus. Hadis-hadis kelebihan surah kena cek. Cari dalam internet ke. Kekuatan hadis ni. Biar kita boleh cek. Ataupun ni ada program lah yang apa dia?
Dr. Rozaimi buat dah. Geng-geng Dr. Rozaimi buat ni. Boleh cek hadis. Dia panggil apa tu? Saya ada ni handset aja ni nak. Dia ada boleh cek dah. Kita tulis ya. Cek dulu betul ke ada kekuatan setengah mana ni. Kat mana kita ni? Siapa 9 banyak lagi ni. Kita sikit lagi lah. Okay, hadis-hadis yang memuji. Kaedah yang ke-42, hadis-hadis yang memuji atau mencela imam 4 mazhab. Dengan menyebutkan nama-nama mereka secara terang-terangan, secara jelas. Ini hadis palsu juga. Contohnya ialah seperti hadis yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam mawdu' ini. Hadatsna Muhammad bin Husain bin Ali qala hadatsna Muhammad bin Ja'far bin Ali At-Tamimi qala hadatsna Ma'mun bin Ahmad As-Sulami qala hadatsna Ahmad bin Abdullah Al-Juwaybari qala anbana Abdullah bin Ma'dan Al-Azdi an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ويقول في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي هذا حديث موضوع لعن الله واضعه وهذه اللعنة لا تفوت أحد الرجلين وهما مأمون الجويباري وكلاهما لا دين له ولا خير فيه كان يضعن الحديث قال ابن حبان كان مأمون رجالا من الرجلين حدث عمن لم يره وكان الجويباري كذابا دجالا يضع على الذين يروي عنهم ما لم يحدثوا لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الجرح فيه وذكر هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل فقال لمأمون بن أحمد ألا ترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان فقال حدثنا أحمد بن عبد الله فذكر الحديث فبان بهذا أن الوادع له مأمون الذي ليس بمأمون الموضوعات jilid kedua muka surat 48. Muhammad bin Al-Husain bin Ali telah meriwayatkan kepada kami katanya Muhammad bin Ja'far bin Ali At-Tamimi telah meriwayatkan kepada kami katanya Ma'mun bin Ahmad As-Sulami telah meriwayatkan kepada kami katanya Ahmad bin Abdullah Al-Juwaybari telah meriwayatkan kepada kami katanya Abdullah bin Ma'dan dan Azdi telah meriwayatkan kepada kami daripada Anas bin Malik katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan muncul seorang lelaki daripada kalangan umatku yang disebut sebagai Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lah Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya terhadap umatku berbanding iblis. Dan akan muncul daripada kalangan umatku seorang lelaki yang disebut sebagai Abu Hanifah. Dia adalah pelita bagi umatku. Sirajul ummati dah. Ibn Jauzi berkata ini adalah hadis maudhu', hadis palsu dah. Semoga Allah melaknat orang yang mereka hadis ini. Laknat ini dituju sama ada kepada Ma'mun atau Al-Juwaybari. Kedua mereka tidak ada agama dan kebaikan pada mereka berdua. Kedua mereka adalah pereka hadis. Ma'mun Al-Juwaybari ini pereka hadis. Ibn Hibban berkata Ma'mun yang merupakan salah seorang perawi hadis ini seringkali meriwayatkan daripada orang yang tidak pernah melihatnya. Dia tak jumpa orang itu. Dia kata dia dengar dah. Sementara Al-Juwaybari adalah seorang dajjal dan pendusta besar. Juwaybari. Beliau sering menyandarkan pada perawi yang beliau terima riwayat daripada mereka hadis-hadis yang tidak mereka riwayatkan. Hadis ini haram disebutkan dalam buku-buku kecuali untuk mengkritiknya saja. Al-Hakim telah menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Madkhal ila Kitab Al-Iklil. Kemudian beliau menyebutkan latar belakang rekaan hadis ini dengan berkata Ma'mun bin Ahmad telah ditanya, bagaimana pendapat engkau tentang Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya di Khurasan? Ma'mun menjawab Ahmad bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami dengan menyebutkan hadis yang telah disebutkan di atas. Orang tanya pasal Imam Ahmad, dia pun tiba-tiba rekod lalu automatik tu hadis. Dari sini dapat diketahui bahawa perawi yang bertanggungjawab mereka hadis ini ialah Ma'mun yang tidak boleh dipercayai. Rujuk Al-Mawdu'at jilid 2 halaman 48. Tu usul yang ke-42 hadis celah imam 4 mazhab tu kalau ada mana-mana pun hadis tu palsu pasal Nabi tak cerita pasal siapa dia jadi pak imam mazhab ni, karut belaka dah. Puji ke, celah ke, karut belaka, tak sahih. Terutama hak celah lah, karut dah. Okey. 43, usul ke 43.
Kaedah bab 3 nak kenal hadis dhaif dan palsu ialah hadis-hadis yang memuatkan celaan atau kutukan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Kritik sahabat, celah sahabat Nabi dah. Contohnya ialah hadis yang diriwayatkan dan dikomentar oleh Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid. Wa 'an Ibn Abbas qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawta rajulaini wa huma yataghayyinayani wa huma yaqulani la jazalu hawariya tazulu 'izamuhu zawal harbu anhu ayyu janna fayuqbara. Fasa'ala 'anhuma faqila lahu Muawiyah wa 'Amr ibn Abi al-'As. Faqala Allahumma rakkishuma fil fitnati raksan wa du'ahuma ila an-nar ad-da'an. Rahu Tabrani wa fi Isa ibn Sawadat an-Nakhai wa huwa kadzdzab. Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid jilid ke-14 muka surat 462. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas katanya Nabi SAW telah mendengar suara dua orang lelaki sedang menyanyi. Rasulullah SAW pun bertanya, siapakah mereka yang bernyanyi itu? Lalu diberitahu kepada baginda bahawa mereka ialah Muawiyah dan Amr bin As. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, tenggelamkanlah mereka jauh ke dalam fitnah dan tolakkanlah mereka dengan kuat ke dalam api neraka. Doa gitu Nabi dah kepada Muawiyah dan Amr bin As. Hadis ni lah, hadis reka, hadis palsu ni. Al-Hatami berkata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tabrani, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Isa bin Suwadah An-Nakhai, seorang pendusta besar. Ada Isa bin Suwadah An-Nakhai, seorang pendusta besar, perawi dalam hadis tu ni. Jadi hadis hak celah sahabat Nabi ni kita kena stop, berhati-hati dulu. Mana boleh nak celah sahabat ni. Mesti ada tak kena cek sanad, cek ke apa, kita kena tawakuf ataupun tolak terus. Seni-seni tolak terus. Tu kaedah untuk kita berhati-hati. Kalau nampak hina sahabat tu, tak betul, hadis memang tak betul. Usul yang ke-44, hadis-hadis yang memuji kehidupan membujang. Antara contohnya adalah hadis yang dikemukakan oleh Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Khairukum fil ma'ataini kullu khafifil hadhi alladhi la ahla lahu wala walada. Takhrij Suyuti an Huzaifah ma'du' sahih wa dha'if al-Jami' As-Saghir jilid ke-14 muka surat 461. Sebab baik kamu adalah dalam 200 tahun ini ialah mereka yang ringan belakangnya, yakni yang tidak mempunyai isteri dan anak. Ia puji tak menikah ke apa lah, tak ada isteri dan anaknya. As-Suti berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan musnadnya daripada Huzaifah. Albani menghukum hadis ini sebagai hadis maudhu', hadis palsu. Sahih wa dhaif Jami' As-Saghir jilid 14 halaman 461. Antara contoh lain lagi ialah hadis yang dikemukakan oleh Ibn Jauzi dalam Mawdu'at di bawah bab berkenaan membujang. Bab ta'zabuna anba'ana Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Ahmad qala anba'ana Muhammad qala anba'ana Hamad ibn Ahmad qala hadatsna Abu Na'al Hafiz qala hadatsna Abu Ghanim Salih bin Ismail al-Faqih qala hadatsna Abdullah bin al-Hasan qala hadatsna Ishaq bin Wahab al-Alaf qala hadatsna Abdul Malik bin Yazid qala hadatsna Abu Awanah 'an al-Amash an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu 'abdan iktanahu li nafsihi wa lam yashghalhu bi zawjatin wala waladin. Hadha hadithun mawdu' 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Daraqutni Ishaq bin Wahb kadzdzab matrukun hadithun bil abatil. Al-Mawdu'at jilid kedua muka surat 278 hingga 279. Muhammad bin Abdul Baqi bin Ahmad telah meriwayatkan pada kami katanya. Hamad bin Ahmad telah meriwayatkan pada kami katanya. Abu Nu'aim Al-Hafiz telah meriwayatkan kepada kami katanya. Abu Ghanim Sahal bin Ismail Al-Faqih telah meriwayatkan kepada kami katanya. Abdullah bin Al-Hasan telah meriwayatkan kepada kami katanya. Ishaq bin Wahab Al-Andaf telah meriwayatkan kepada kami katanya. Abdul Malik bin Yazid telah meriwayatkan kepada kami katanya. Abu Awanah telah meriwayatkan kepada kami daripada Al-Amash daripada Abu Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud katanya Rasulullah SAW bersabda,
Jika Allah mencintai seseorang hamba, Allah mengambilnya untuk dirinya sendiri dan tidak menyibukkannya dengan isteri dan atau anak. Ibnul Jauzi memberikan komentar hadis ini dengan berkata ini adalah hadis maudhu', hadis palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-Daraqutni berkata Ishaq bin Wahab adalah pendusta besar. Ishaq bin Wahab ni matruk, sering meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Al-Mawdu'at jilid 2 halaman 278 hingga 209. Jadi hadis-hadis kalau nampak hadis tu puji kehidupan bujang, confirm lah hadis tu palsu tu dah. Mudah. Keadaan kita tak ada ngaji sanad hadis, kita tahu hadis ni palsu ni. Bagi ulama tu dia bukti dengan cek sanad ke apalah nah. Kita ni kapur apa pelik-pelik gak palsu dah dululah. Terutama ni lah usul ikut usul ni bukan palsu kok. Palsu apabila puji kehidupan membujang, tu hadis palsu dah dulu dah. Okey, yang ke-45, usul yang ke-45. Usul ke-45, hadis-hadis yang mencela anak zina. Contohnya ialah hadis yang disebutkan dan dikomentarkan oleh Al-Jaluni dalam Kashful Khafa. Waladuz zina la yadkhulul jannah yaduru 'ala al-alsinah wa la asla lahu. Qala sahibul qamus fi safrus sa'adah huwa batil. Kashful Khafa jilid kedua muka surat 339. Anak zina tidak akan masuk syurga. Ni sahih dah. Anak zina tak masuk syurga dah. Hadis celah anak zina dah. Al-Jaluni berkata hadis ini banyak disebutkan oleh orang ramai dah. Alal alsinah, jadur alal alsinah. Banyak disebut atas lidah orang ramai dah. Tetapi tidak ada asal baginya palsu dah. Pengarah Al-Qamus berkata dalam kitabnya Sifr al-Sa'adah hadis ini batil. Kashful Khafa wa Muzil al-Ilbas jilid 2 halaman 339. Jadi hadis hak cerita anak zina dalam neraka masuk syurga ke apa? Tu tidak palsu dah. Okey, hadis kaedah yang ke-14, usul kaedah asas yang ke-14. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang penurunan ilmu tariqat dan atau hakikat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tertentu. Ilmu hakikat, ilmu makrifah ni. Tu ada sanad dia tertentu. Orang lain tak ada, sahabat lain tak ada. Hanya melalui Ali ke, ada setengah tu kata daripada Abu Bakar atau karut lagilah. Tak menasabah dah. Nah dah daripada Ali ke gapo semua tu ada usul Syiah pula dah. Semua tu sanadnya keturunan Imam 12 dah. Jadi tu ilmu tarekat gapo tu karut dah. Hadis-hadis cerita tu ilmu tarekat. Hakikat ni ilmu hakikat gapo dah. Tu usul ke-14. Usul ke-47. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang ilmu batin Sayyidina Ali dah. Ilmu batin, ilmu kuat tenaga batin ke gapo ke semua tu karut. Hadis palsu berlaku dah. Contoh tak bagi sini lah. Tunggu kitab lepas ni lah. Mana nak asli tubik nak. InsyaAllah lah. Usul yang ke-48 ada. Sesuatu riwayat daripada seorang perawi Khawarij atau Nasibi. Hadis. Pembenci keturunan Nabi. Tentang kecelaan atau keburukan Sayyidina Ali. Dan anak cucu Sayyidina Ali lah adalah palsu belaka. Kalau riwayat tu cerita pasal buruk Sayyidina Ali. Anak cucu Sayyidina Ali, Hasan Husain dan cucu-cucu dia apa tu? Buruk belaka karut tu. Hadis perawi yang karut lah. Hadis tu palsu juga dah. Usul ke-49. Sesuatu riwayat daripada seorang perawi Syiah tentang kelebihan Sayyidina Ali dan anak cucu Sayyidina Ali atau tentang kecelaan dan keburukan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah palsu dah. Puji Ali dan anak cucu Ali. Celah sahabat Nabi, palsu dah hadis gitu. Usul yang ke-50. Suatu riwayat daripada seorang perawi dalam kalangan ahli bid'ah yang menyokong bid'ahnya dikira palsu. Hadis tu perawi tak apalah. Dia tu ahli bid'ah. Masalah dia sokong dah. Cerita pasal memburukkan sahabat dah. Dia Syiah buruk sahabat. Jadi hadis tu kira palsu dah. Yang ke-51, riwayat ahli cerita atau ahli hikayat kebanyakannya adalah dusta. Ahli cerita tu kata qasas. Dia cerita dan dinding ke apa dah. Cerita-cerita hak menarik tu kapus suka dengar, masyarakat awam suka dengar. Kebanyakannya cerita pelipur lara ni adalah kebanyakan dusta dah. Yang ke-52, usul yang ke-52, dikira palsu juga hadis-hadis atau riwayat yang menyebutkan tentang sesuatu peristiwa dan dikatakan orang-orang tertentu ada dalam peristiwa itu padahal dia sudah pun mati sebelum peristiwa tersebut berlaku dah. Seperti dikatakan Abdurrahman bin Abu Bakar, anak Abu Bakar lah. Sahabat Nabi tu, Abdurrahman bin Abu Bakar adalah salah seorang daripada 5 orang yang tidak bersetuju dengan cadangan pelantikan Yazid bin Muawiyah sebagai waliul ahd. Sebagai Perdana Menteri kita kata dah sebelum khalifah. Yang sudah dipersetujui oleh ahli wal aqdi pada tahun 56 Hijrah.
Tak setuju. Kononnya Abdul Rahman bin Abu Bakar ni, anak Abu Bakar tak setuju. Walaupun Abdul Rahman bin Abu Bakar ni sudah meninggal dunia sebelum tahun 53 Hijrah lagi. Sebelum 53 Hijrah. Macam mana tak setuju dia mati dah? Tak setuju dia. Hadis tu kira palsu dah tu dah. Usul yang ke-53, hadis-hadis atau riwayat yang dikemukakan oleh perawi pendusta atau dituduh berdusta oleh para ulama ilmu rijal hadis. Contohnya riwayat Abu Mikhnaf Lut bin Yahya, Muhammad Al-Kalbi Al-Waqidi dan lain. Hadis tu kira hadis palsu dah. Ni pendusta besar ni tak? Hadis milik sirah banyak ni. Okey, yang ke-54, usul yang ke-54, hadis-hadis atau riwayat yang dikemukakan oleh perawi zindik tidak berguna atau fasik. Orangnya kafir sebenarnya dia mengaku Islam dah, merosakkan Islam dari dalam. Yang ke-55, hadis-hadis atau riwayat oleh perawi yang dhaif, yang hadis-hadis atau riwayat-riwayatnya selalu bercanggah dengan hadis atau riwayat perawi-perawi yang kuat adalah tertolak dan dikira mungkar. Ini bukan hadis palsu ni, hadis mungkar, hadis dhaif lah. Perawi dhaif bertentangan dengan hadis sahih. Hadis tu ditolak, dia perawi itu perawi mungkar dia panggil dia. Usul yang ke-56, hadis-hadis atau riwayat-riwayat daripada seorang perawi yang pada umumnya bercanggah dengan hadis-hadis atau riwayat-riwayat perawi-perawi yang siqah adalah tertolak. Jadi hadis tu kalau dia tu siqah tapi bertentangan dengan perawi yang lebih siqah, dia panggil syadz dia. Seorang perawi yang tak tahu kuat setahu mana, tiba-tiba bercanggah perawi siqah, dia tertolak lah. Senang-senang tertolak lah. Usul yang ke-56, hadis-hadis yang menyatakan golongan sadat atau keluarga tertentu diampunkan pada hari kiamat nanti ni. Habib kau gapo, keturunan Tarim kau. Ani dia kau gapo, kau semua sekali terampunkan masuk syurga gapo, tak ada. Tak usah, itu hadis palsu belaka. Keturunan mana? Keturunan Nabi pun, Nabi tak jamin anak cucu dia masuk syurga. Tak jamin terlepas daripada pindah ke Nabi, tak ada jamin dah. Tak ada Nabi jamin. Tambahlah orang lain suka cakap dah. Usul yang ke-58, hadis-hadis yang mengaitkan manusia dengan ibu-ibu mereka apabila dipanggil pada hari kiamat nanti semuanya adalah palsu. Bin Mu' semua palsu ni. Mengikut mazhab Syafi'i pun gitu dah. Tak betul tu setengah tu mutakhir ni kau dia. Dia kata buat bomo, ayat bomo bin Mu'. Ataupun talqin bin Mu' ni. Di kubur talqin bin Mu' tu karut. Mazhab Syafi'i pun tak setuju, sebenarnya tu tak ada. Sebenarnya tak ada palsu riwayat hak kata bin Mu' ni. Di hari kiamat nanti panggil bin Mu' karut belaka. Antara contohnya lah hadis annan nasa yaumal qiyamati yud'auna bi ummahatihim la li abaihim. Huwa batilan wal ahadits as-sahihah bi khilafi qala al-Bukhari fi sahih. Bab ma yud'an nasu yaumal qiyamati bi abaihim. ثم ذكر حديثا ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. وفي الباب أحاديث أخرى غير ذلك. المنار المضيف في الصحيح والضعيف صفحة 100. Manusia akan dipanggil pada hari kiamat dengan ibu-ibu mereka, bukan dengan bapa-bapa mereka. Tu hadis itulah. Ibn Qayyim berkata hadis ni batil, hadis ni karut dah. Hadis yang sahih menunjukkan sebaliknya dah. Daripada apa yang disebutkan dalam hadis ini. Imam Bukhari berkata dalam Sahih Bukharinya, bab mengenai manusia akan diseru pada hari kiamat dengan bapa-bapa mereka. Dalam Sahih Bukhari ni. Bab maida'an nasu yaumal qiyamah bi abaihim. Mengenai manusia akan diseru pada hari kiamat dengan bapa-bapa mereka dah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis, setiap orang yang berkhianat akan mempunyai simbol bendera tertentu pada hari kiamat. Mengikut kadar perkhianatannya, lalu akan dikatakan ini adalah pengkhianatan si fulan bin si fulan. Dalam masalah ini terdapat banyak lagi hadis-hadis selain hadis ini. Al-Manar al-Munif fi Sahih wa Dhaif halaman 106. Jadi dalam hadis sahih fulan bin fulan, bukan fulan bin fulanah, bukan dah. Fulan bin fulanah bukan. Fulanah binti fulanah pun bukan. Fulan bin fulan, fulanah bin fulan. Dah kan dah. Okey, hadis ke-59. Kaedah yang ke-59. Hadis-hadis yang memuji atau mencela bijiran, kekacan atau sayur-sayuran tertentu seperti kacang dah dan lain-lain. Antara contohnya ialah hadis yang diriwayatkan dan dikomentar oleh Al-Fattani dalam kitabnya Tazkiratul Mawdu'at. Alaikum bil adasi fa innahu mubarakun wa innahu yariqu lahul qalbu wa yukthiru ad-dam'ata wa annahu qad baraka fihi sab'una nabiyyan. Mada' wa rawa minhum Isa bin Maryam wa qala Abdullah bin al-Barak wa la 'ala lisan nabiy wahidin annahu
mu'dhu munfakh. Wa fil maqasid qadas al-adas ala lisan 70 nabiyyan akhiruhum Isa bin Maryam. Wa ruya bi zada annahu yuraqqaq al-qalbi wa yasra'u ad-dam'a wa 'alaykum bil qar'i fa innahu yashuddu al-fu'ada wa yazida fi ad-dimagh. Wa fil bab an 'Ali wa ghayrihi wa la yasihu min dhalika syai'un. Wa dzakara Ibn al-Jawzi fil mawdu'at as-saghani 'alaykum bil 'adas ila akhir. Mawdu' Tazkiratul Mawdu'at jilid 1 muka surat 147. Hendaklah kamu makan kacang dal. Sesungguhnya ia diberkati, melembutkan hati, memudahkan mata, mengalirkan air mata. Dan 70 orang Nabi telah memohon berkat untuknya. Dah 70 orang Nabi berkat ni, makan kacang dal ni. Ini saya jual kacang dal hadis ni, rekod hadis ni. Al-Fatah ni berkata hadis ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Dalam setengah riwayat disebutkan bahawa antara para Nabi itu ialah Nabi Isa bin Maryam pula riwayat ni. Abdullah bin Al-Mubarak berkata kacang dal tidaklah diberkati walaupun melalui lidah seorang pun daripada para Nabi. Seorang Nabi pun tak ada puji kacang dal. Bahkan ia tidak menyenangkan dan menyebabkan angin. Kacang dal ni menyebabkan naik angin lah. Kacang-kacang naik angin lah. Dalam Al-Maqasid Al-Hasanah disebutkan tentang lafaz kacang dal dimuliakan melalui lidah 70 orang para Nabi. Yang terakhir daripada mereka ialah Isa bin Maryam. Dalam setengah riwayat terdapat tambahan ia dapat melembutkan hati, mempercepatkan jatuhnya air mata, dan hendaklah kamu makan al-qar'u, sejenis buah labu dia. Sesungguhnya ia menguatkan hati dan menambahkan kecerdasan otak. Terdapat beberapa riwayat lain daripada Ali dan lain-lain berkenaan perkara ini, tetapi tidak ada satu pun daripadanya yang sahih. Ibnul Jauzi memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya Al-Mawdu'at. As-Saghani berkata hadis ini hendaklah kamu makan kacang dal adalah hadis maudhu', hadis palsu. Rujuk Tazkiratul Mawdu'at jilid 1 halaman 147. Di antara contoh bagi usul ni juga ialah hadis yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at di bawah bab hadis-hadis mengenai sayur jarjir. Sayur jarjir. Babum zikrul jarir. Anba'ana Ismail bin Ahmad qala anba'ana Ismail bin Mas'adah qala anba'ana Abul Qasim Hamzah bin Yusuf As-Sahmi qala hadatsani Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Jurjani qala hadatsana Abi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Mu'min qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Abdul Aziz qala hadatsana Abdul Hasan an Abdul Ala an Makhul an Atiyah bin Bashar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'isat al-buqlah al-jarjir man akala minha dalan bata nafsuhu tanazu'uhu wa tadrabu arqun al-juzam min anfi kuluha naharan wa kafu anha laylan. Hadha hadis mawdu' aktsara ruwatuhu majahil wa qala ruwiya Mas'adah bin Yasa' an Ja'far bin Muhammad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-jarir thumma batal jarir yataraddadu fi jildihi. Hadha hadis mawdu'at jilid kedua muka surat 299. Ismail bin Ahmad telah meriwayatkan pada kami katanya Ismail bin Mas'adah meriwayatkan pada kami katanya Abul Qasim Hamzah bin Yusuf As-Sahmi telah meriwayatkan pada kami katanya Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Jurjani telah meriwayatkan kepadaku katanya ayahku telah meriwayatkan kepada kami katanya Muhammad bin Abdul Mu'min telah meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Rahman telah meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Aziz telah meriwayatkan kepada kami katanya Abdul Hasan telah meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Ala daripada Makhul daripada Atiyah bin Bishr katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seburuk-buruk sayuran ialah sayur jarjir. Barang siapa memakannya pada waktu malam dia bermalam dalam keadaan nafasnya tersekat-sekat dan terputus urat penyakit kusta daripada hidungnya. Makalah ia pada waktu siang dan janganlah mengambilnya pada waktu malam. Ibn Jauzi berkata ini adalah hadis maudhu', hadis palsu. Kebanyakan perawinya adalah perawi yang majhul. Tak kenal siapa-siapa dah. Mas'adah bin Yasad telah meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakan sayur jarjir kemudian tidur pada waktu malam, sayur jarjir itu akan bergerak dalam kulitnya pada malam tersebut. Ini juga adalah hadis maudhu'. Hadis ni dan ada atasnya sebelum tu tak beri makan sayur jarjir ni pada waktu malam. Putus urat penyakit kusta macam-macam dah. Lepas tu usia boleh makan dah. Tak boleh makan malam saja dah. Hadis ni dia berbuat atas nama Nabi, hadis ni palsu dah. Hadis hak puji dan bercelujuran sayur-sayuran gapo ni karut belaka dah. Ada hadis tentang
Kalau nak masuk sayur lah, kalau kita kata sayur tu, iaitu cendawan. Cendawan tak ada satu yang sahih dah. Itu pun tidaklah melampau dah, sekadar untuk apa, demi tak ingat ada lah. Yang ke-60, usul yang ke-60. Hadis-hadis menyebutkan tentang khilafah pemerintahan Bani Abbas. Dah, pasal tak tahu siapa-siapa pemerintah lepas tu tiba dia kata Bani Abbas gini lah, kutuk lagi apa dah. Hadis terpalsu. Usul yang ke-21, hadis-hadis yang mencela Bani Umayyah pun hadis terpalsu juga. Nabi tak cerita siapa-siapa pemerintah. Tiba dia kata Bani Umayyah ke apa? Nampak benar tu hadis rekaan. Usul yang ke-2, hadis-hadis yang bercanggah dengan kebesaran Allah SWT dan menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Nampak macam hak sahih tu tak apalah. Tapi hak nampak pelik lah. Nampak debek benar tu dah. Secara pemakna makhluk dah. Tu hadis palsu dah. Yang ke-3, hadis-hadis yang menyebutkan Bani Abbas sebagai ahli syurga pun hadis palsu dah. Hadis-hadis sebut Bani Abbas sebagai ahli syurga pun hadis palsu dah. Okey, ni pelepak ni kita bincang depan ni. Pasal panjang perbahasan dia. Wallahu a'lam, setakat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah hamdika, subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa usulnya ke 63 habis dah.